bahagian HR dan juga operation. Dan insyaAllah kita ada juga Ustaz Ubaidah, admin untuk sekolah menengah. Dan yang dihormati yang kami amat alu-alukan pada pagi ini ialah daripada ibu bapa sendiri. Terima kasih kerana menyertai taklimat pada pagi ini, insyaAllah. Maklumat yang kita akan sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan sesi kembali semula ke sekolah secara fizikal yang insyaAllah akan bermula pada minggu hadapan untuk pelajar tahun 1 dan juga tahun 2. Jadi pada pagi ini kita akan mulakan dulu dengan taklimat daripada Ustaz Muhammad sendiri. Ustaz Muhammad, are you here? Yes. Okey. So, saya serahkan kepada Ustaz Muhammad lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wassalatu wassalamu ala Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Teacher Amalina, dan juga yang saya hormati dan saya kasihi barisan staf pentadbiran Sekolah Tinta, dan juga yang saya raikan ibu bapa dan juga para pelajar Sekolah Tinta. Mudah-mudahan anda semua dan diri saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua atas kesudian untuk hadir bagi mengikuti taklimat kembali ke sekolah yang kita adakan pada hari ini, sempena pembukaan semula sekolah yang akan berlangsung ataupun yang akan dijalankan pada 1 hari bulan nanti untuk pelajar darjah 1 dan juga darjah 2. Walau bagaimanapun, taklimat hari ini adalah merangkumi kepada keseluruhan perkara, sama ada melibatkan pelajar untuk sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. InsyaAllah sesi taklimat ni saya akan rekod, dan bagi ibu bapa yang tidak dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini, mungkin akan mengikuti orang kata rakaman yang kita akan berikan kepada ibu bapa. Dan untuk pengetahuan semua ibu bapa yang berada di atas talian sekarang, insyaAllah taklimat hari ini akan dilaksanakan mengikut pecahan dan pembahagian berdasarkan kepada topik-topik yang telah kita tetapkan. Jadi kita harapkan insya-Allah sesi hari ini akan berjalan dengan taklimat dahulu. Kemudian sekiranya ada soalan-soalan, maka saya minta untuk ibu bapa boleh menggunakan ruangan chat yang ada di orang kata di bawah tu. Jadi saya akan ambil soalan-soalan tersebut di akhir nanti. Kemudian kalau katalah ada sesi soal jawab di akhir nanti juga ibu bapa boleh unmute mikrofon masing-masing. Jadi kita harapkan untuk sesi soal jawab ni akan berada di hujung. Tapi kalaulah kata ada soalan-soalan yang tertentu yang nak ditanya, boleh gunakan ruangan chat yang ada. Jadi insya-Allah mungkin presenter ataupun penyampai akan tengok di ruangan chat sekiranya ada, ataupun kita akan pergi nanti kepada soalan terkumpul di akhir nanti. Baik, untuk hari ini agenda kita yang pertamanya saya akan maklumkan berkaitan tentang pengumuman daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, dan semua maklum akan pengumuman yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razin Muhammad Razin bin Jidin yang telah membuat pengumuman baru-baru ini. Saya rasa dan saya faham pengumuman tersebut agak sedikit terkejut, tapi tak apa. InsyaAllah daripada perkara yang saya nak sampaikan sekadar untuk refresh balik pengetahuan kepada semua ibu bapa. Jadi untuk pembukaan semula sekolah bagi sesi yang pertama ni adalah untuk pelajar prasekolah dan juga tahun 1 dan tahun 2 yang akan berlaku pada 1 hari bulan Mac 2021, iaitu pada hari Isnin ni. Manakala pelajar untuk tahun 3, 4, 5 dan 6 dia akan berlaku pada 8 hari bulan Mac 2021 bersamaan dengan Isnin minggu satu lagi. Dan untuk pelajar tingkatan 1, okey, memandangkan kita dah ada pelajar tingkatan 1, jadi pelajar untuk tingkatan 1 akan naik pada 5 hari bulan April
iaitu bersamaan pada hari Isnin bulan hadapan. Jadi taklimat hari ini akan merangkumi beberapa perkara. Jadi yang pertama adalah rumusan daripada Kementerian Pendidikan, kemudian kita akan masuk kepada perkara yang perlu diambil tahu oleh ibu bapa sebelum datang ke sekolah, dan yang kedua adalah semasa berada di sekolah, dan yang ketiga adalah selepas berada di sekolah. Jadi 3 sesi ni saya harap insya-Allah dia akan disampaikan dengan jelas oleh kesemua ibu bapa, dan saya yakin kat sini juga ada anak-anak yang bersama-sama, mungkin darjah 1, darjah 2 dah tak sabar nak pergi sekolah hari Senin ni. Ustaz, hai. Okay. Tunjuk hai sikit. Bagi semangat sikit pada semua. Saya tahu kalau unmute tu mesti riuh kat belakang tu. Tapi tak apa. InsyaAllah Ustaz akan cuba untuk ringkaskan apa kita punya penyampaian sebaik mungkin supaya dipahami oleh ibu bapa dan juga para pelajar. Okay, seterusnya. Baik. Bagi pengetahuan semua ibu bapa, Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum kita panggilnya pengumuman pembukaan semula sekolah, mereka telah keluarkan satu garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0. Ini adalah merupakan kesinambungan ataupun guideline kemaskini yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia daripada apa yang telah dikeluarkan pada tahun lepas. Jadi atas dasar perkara tersebut, kebanyakan SOP yang telah kita tetapkan di sekolah ini adalah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan, dan juga kementerian memberikan kepada pihak sekolah untuk melihat kondisi masing-masing dan juga keadaan masing-masing bagaimana kita nak sesuaikan dengan guideline dan SOP yang telah disediakan. Dan atas arahan juga daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, maka mereka menginginkan kepada institusi pendidikan swasta untuk menubuhkan jawatan kuasa pengurusan menghadapi COVID-19. Jadi oleh yang demikian, dengan mengambil kira masa yang sangat terhad ni, alhamdulillah pihak pengurusan pentadbiran telah berjaya untuk mewujudkan satu jawatan kuasa khusus yang akan memberikan pendetailan terhadap semua SOP-SOP yang berada di sekolah, sama ada berada sebelum persekolahan, semasa persekolahan ataupun selepas persekolahan. Jadi untuk ahli jawatan kuasa pengurusan menghadapi COVID-19 ini bagi sekolah tinta, saya selaku pengetua akan menjadi penasihat, manakala ketua bahagian HR and operasi iaitu Teacher Nadira akan menjadi ketua bagi pelaksanaan jawatan kuasa pengurusan menghadapi COVID-19 ni, dan kita ada pecahan beberapa grup yang akan membuat pendetailan, antaranya sistem pengurusan COVID-19 dan bilik isolasi. Ini di bawah Access Department, merangkumi bahagian akademik dan juga student affair. Kita ada sistem pengurusan waktu pulang, kita panggilnya dismissal time, di bawah Teacher Arena dan juga Lens Department, pengurusan waktu makanan, sistem pengurusan aktiviti sukan dan co-curriculum, sistem pengurusan kehadiran, sistem pengurusan untuk waktu solat, sistem pengurusan waktu akademik, dan sistem pengurusan media untuk hebahan dan juga yang lain-lain. Jadi semua yang ibu bapa lihat, ini slide-slide yang ni, ini di bawah Teacher Amaliana kita lah yang pengurusi majlis hari ni. Dia yang buat. So comel-comel semua ni. Jadi dia yang buat hasil daripada maklumat input yang telah disampaikan oleh setiap ketua-ketua ataupun penyelaras-penyelaras di bawah ahli jawatan kuasa pengurusan menghadapi COVID-19 ni. Seterusnya. Jadi maklumat yang terbaru seperti mana yang ibu bapa maklum, ini adalah 2 perkara yang telah disebutkan oleh kementerian, dan insya-Allah nanti bahagian-bahagian yang tertentu akan membuat pendetailan perkara tersebut. Jadi antara perkara yang pertama yang mungkin ibu bapa dapat makluman daripada Majlis Keselamatan Negara, maknanya penghantaran anak ke sekolah, sama ada sebut pergi merentas daerah ataupun maknanya luar daripada kawasan setempat. Kat sini kita hanya perlukan daripada surat pengesahan daripada sekolah sahaja, dan kita jawatan kuasa kita pun dah maklumkan kepada ibu bapa, kepada yang berkeinginan untuk dapatkan surat tersebut boleh menghubungi kepada Ustaz Ubaidah
dan juga kita ada link. Kalau boleh tengok dalam notifikasi tu kita ada satu notifikasi berkaitan perkara ni dan ibu bapa boleh tengok. InsyaAllah nanti akan ada sahabat kita yang akan beri pendetailan. Kemudian maklumat yang kedua yang terbaru berkaitan pemakaian pakaian seragam sekolah, maka kat sini juga adalah antara info yang terbaru yang kita dapat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. InsyaAllah segala SOP kita yang telah kita buat, kita akan cuba mengikuti secara rapat apa pengumuman-pengumuman terbaru daripada Majlis Keselamatan Negara ataupun pihak KPM ataupun pihak KKM sendiri untuk kita selaraskan dengan SOP kita. Jadi insya-Allah pada hari ini Ustaz takkan bercakap panjang, saya akan bercakap untuk mukadimah saja. Selalunya saya yang cakap, tapi setakat kita dah bubuhkan jawatan kuasa ni, biarlah ahli jawatan kuasa yang cakap. Jadi penasihat ni akan tengok, maksudnya untuk bimbing dan sebagainya. Tapi apa pun yang saya nak harapkan, saya nak ucapkan tahniah, sejuta tahniah kepada guru-guru dan juga kaki tangan sekolah, walaupun dalam tempoh yang sangat-sangat singkat ni, saya tak nafikan memang banyak kerja kena buat, tapi alhamdulillah mereka berjaya untuk siapkan apa jumlah perancangan dan juga preparation yang kita kena buat sebelum menerima kehadiran anak-anak kesayangan kita ke sekolah pada hari Isnin ni. Jadi sebelum mereka membuat presentation, saya ucapkan dulu tahniah, nanti dah habis presentation pun tahniah lagi sekali. Okey, so untuk tujuan itu bagi saya untuk mukadimah setakat ni saja, dan kita sudah terima lebih kurang 149 keluarga ibu bapa yang masih lagi ramai lagi yang belum masuk dan sebagainya. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa, saya silakan kepada ahli jawatan kuasa kita untuk memberikan penerangan. Saya teruskan kepada pihak pengurusi majlis untuk memberikan laluan kepada pembentang yang lain. Terima kasih, dan saya harap pada ibu bapa untuk kalau ada komen, boleh komen di ruangan chat dan kita boleh ada sesi soal jawab nanti di hujung. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad atas penerangan dan juga taklimat awal dan juga mukadimah daripada Ustaz Muhammad sendiri. Okey, baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada pembentangan mengenai sebelum, semasa dan juga selepas berada di sekolah untuk norma baru 2.0 ni. Okay, baiklah, untuk itu saya persilakan pembentang yang pertama iaitu Teacher Aini untuk membentangkan mengenai perkara selanjutnya. Okay, terima kasih Teacher Amalina. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua ibu bapa yang dikasihi. Okey, sebelum tu saya Teacher Aini daripada bahagian admission. Okey, dekat sini saya akan brief tentang beberapa perkara. Okey, yang pertama adalah senarai barang yang perlu dibawa ke sekolah. Okey, actually information ni kita dah blast dalam School to Me notification sebelum ni. Okey, so hari ni saya brief lagi sekali untuk senarai barang yang perlu dibawa ke sekolah. Okey, yang pertama adalah hand sanitizer. Okey, dekat sini kita ada mention tidak perlu yang terlalu fancy bagi mengelakkan murid bermain. Okey, contohnya glitter hand sanitizer. Okey, just bekalkan anak dengan hand sanitizer yang biasa saja. Okey, yang kedua adalah satu set pakaian bersih untuk disalin ketika waktu kecemasan. Okey, ini adalah pada parents yang rasa perlu untuk bekalkan anak, untuk bawakan anak satu set pakaian. Okey, boleh sediakan, okey, lengkap dengan pakaian dalam. Okey, ini khas buat pelajar untuk tahun 1 dan tahun 2. Okey, yang ketiga, bawa beg sekolah untuk isi buku, okey, iaitu buku teks, aktiviti dan buku tulis mengikut jadual kelas saja. Okey, untuk minggu pertama ni boleh bawa buku mengikut timetable. Okey, dan selepas tu student boleh tinggalkan buku dalam kelas di bawah meja masing-masing. Cuma student perlu bawa baliklah untuk aktiviti ataupun subjek yang perlu dibuat di rumah. Okey, yang keempat, face mask atau face shield, okey, digalakkan untuk bawa lebih. Untuk penggunaan face mask ni, kalau student pakai face mask saja, okey, tak pakai face shield pun tak apa. Tapi kalau pakai face shield, perlu pakai face mask juga.
Okey, dekat sini kita ada bagi tahu sekiranya tak ada boleh beli dekat bookstore. Okey, cuma untuk makluman bookstore tak beroperasi untuk minggu pertama. So dekat sini kita ingatkan untuk parents bawa lebih lah untuk face mask dan face shield. Okey, yang kelima untuk botol air, kita encourage parents untuk melabelkan nama dan kelas untuk botol air pelajar ataupun item-item lain. Okey, ini adalah untuk mengelakkan daripada tertukar dengan kawan ataupun tertinggal and hilanglah. Okey, bila ada label nama, okey, siapa-siapa yang menjumpai item tersebut, okey, teachers ke, so boleh pas semula pada student. Okey, item yang nombor 6, okey, sejadah, okey, boleh letak di dalam beg yang bersesuaian. Ini adalah untuk digunakan semasa solat zuhur berjemaah. Okey, untuk nombor 7 adalah wet tissue. Okey, untuk makluman kita akan makan di dalam kelas, okey, in packing food, okey. So di atas meja masing-masing. So untuk wet tissue ni kita student boleh lap meja selepas makan. Okey, now item yang terakhir adalah telekung. Okey, ini digalakkan bagi pelajar perempuan tahap atas sajalah. Okey, untuk tahun 4, 5, 6 dan tingkatan 1. So ini adalah senarai barang yang perlu dibawa ke sekolah. Sebelum ni kita ada blast dalam school to me notification. So parents boleh refer dalam attachment. Okey. So next, seterusnya Teacher Amalina. Okey, seterusnya adalah pakaian pelajar ke sekolah. Okey, seperti yang kita dapat tengok dekat skrin, ini adalah pakaian uniform sekolah untuk pelajar lelaki, pelajar perempuan dan baju sukan. Okey, tapi kita sedia maklum ataupun pada parents yang tak tahu lagi, kita ada terdapatnya kenyataan daripada KPM, okey, yang mengatakan untuk membenarkan pelajar okey memakai pakaian biasa okey dalam tempoh awal sebulan ni. Okey, so pihak sekolah menyokonglah kebenaran tersebut dan membenarkan untuk student pakai pakaian biasa untuk tempoh sebulan awal ni, tapi kenalah ikut garis panduan. Okey, contoh untuk pelajar lelaki, kalau pakai pakaian biasa, perlulah berkollar, okey, lengan pendek atau lengan panjang, dan kita tak galakkan untuk pakai pakaian yang bercorak, plain colour only. Okey, untuk seluar, okey, apa-apa seluar, cuma as long as in a dark colour, okey, kena colour gelap dan bukan skinny jeans lah, bukan seluar skinny. Untuk kasut, mestilah kasut bertutup. Kasut tak kisah warna apa-apa, boleh, okey, janji ianya bertutup. Okey, untuk pakaian perempuan pula, kalau pakai pakaian biasa, mestilah lengan panjang, sama juga kita tak galakkan bercorak, okey, plain colour, okey, and then palazzo atau skirt, okey, dark colour juga, okey, and tak bukan skinny jeans, bukan skinny seluar lah, okey. Itu adalah bagi pakaian pelajar ke sekolah. Okey, seterusnya Teacher Amalina. Okey, kat sini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan pelan lantai dan kedudukan kelas. Okey, yang pertama untuk untuk level G, okey, ini adalah laluan utama bagi pelajar selepas proses arrival dan sebelum proses dismissal lah. So kalau kita lihat dekat sini, kita dah ada tanda arah untuk pergerakan. So kita akan sentiasa remind student untuk mengikut tanda arah. Okey, dan untuk makluman, semasa arrival nanti, year 1 student akan ditempatkan di foyer ground. Okey, year 1 student saja. So selepas itu setiap homeroom teacher akan bawa student menggunakan cargo lift dekat belakang ni. Okey, so homeroom teacher akan bawa student naik ke kelas. So kalau untuk student lain iaitu sampai form 1, okey, dia akan naik ke tangga dekat belakang ni lah yang dekat dengan cafe dengan pantry, dia ada tangga untuk naik sahaja. Okey, untuk tangga berdekatan dengan multi-purpose room ni adalah untuk tangga turun saja.
So dekat sini kita boleh tengoklah kita memang ada tanda arah untuk pergerakan bagi setiap tempat. Okey, seterusnya untuk level M. Okey, untuk level M, okey, ini adalah penempatan untuk secondary school. Okey, kita ada 3 kelas untuk secondary school. Okey, sama juga ada tanda arah untuk pergerakan. Okey, setiap kelas akan ada 2 pintu masuk. Okey, akan ada 2 pintu yang mana satu kita buat untuk pintu masuk saja iaitu pintu hadapan. Okey, dan satu lagi untuk pintu keluar saja. Okey, pintu belakang. Okey, sama juga ada tanda arah untuk pergerakan. Seterusnya, untuk level 1 adalah hall. Okey, dekat sini adalah untuk kawasan solat. Okey, kita akan make sure yang kawasan solat ni tidak dipijak lah. So, that's why pelajar perlu bawa sejadah masing-masing. Okey, untuk dekat hall ni, kita ada tempat wuduk dalam tandas. Okey, so pelajar boleh ambil wuduk juga dalam tandas. Okey, dan ada juga bilik guru dekat hall bagi monitor lah. Okey, untuk level 2, okey, ini adalah penempatan untuk semua lab. Okey, sama juga kita ada tanda arah untuk pergerakan. Lab pun ada 2 pintu untuk pintu masuk dan pintu keluar. Okey, cuma untuk makluman, selepas PDP dijalankan di dalam lab, okey, kita akan pihak pengurusan kebersihan akan sanitize semua lab setelah habis PDP dijalankan. Okey. Okey, next untuk level 3, okey, kita ada 8 kelas semuanya di level 3. Okey, yang mana menempatkan year 1. Okey, year 1 akan berada di level 3. Okey, and then year 2 juga ada 4 kelas darjah 2 dan 1 kelas darjah 3. Okey, sama jugalah kita ada tanda arah pergerakan dan 2 pintu masuk, 2 pintu untuk pintu masuk dan pintu keluar. Kalau kita lihat dekat sini ada kolom, ada petak biru tu. Okey, petak biru setiap kelas tu adalah untuk menempatkan makanan pelajar lah. Okey, even kalau student tak subscribe untuk meals, lunchbox student pun akan diletakkan di almari setiap kelas, di hadapan kelas. Okey, next untuk kita pergi kepada level 4. Okey, untuk level 4 ada 8 kelas juga. Okey, kita tempatkan year 3 ada 2 kelas, year 4 ada 3 kelas. Okey, year 3 ada 3 kelas, year 4 ada 3 kelas, year 5 dan year 6. Okey, sama juga. Okey, yang mana ada tanda arah pergerakan dan 2 pintu untuk pintu masuk dan pintu keluar. So itu adalah pelan lantai dan kedudukan kelas bagi murid di sekolah Tinta. Okay, seterusnya saya pergi kepada prosedur pengurusan kehadiran pelajar. Okay, arrival system. Okay, yang pertama, okay, pelajar dikehendaki hadir ke sekolah jam 7.15 sehingga 8 pagi. Okey, proses dia, once parents sampai, okey, parents tak dibenarkan masuk, kereta tak dibenarkan masuk, okey, hanya drop student di luar gate saja. Okey, so and then once kalau dah sampai, security guard akan take student temperature. Okey, dan security guard akan bacakan dan tunjukkan temperature pada student. Okay, then student akan masuk dalam gate. Dalam gate akan ada beberapa guru yang bertugas. Okay, so dekat situ kita akan make sure pelajar untuk beratur mengikut penjarakan sosial. Okay, untuk proses yang seterusnya. So guru bertugas akan mengambil suhu pelajar dan merekod kedatangan pelajar sebelum masuk ke bangunan sekolah. Okay, so kita akan pastikan suhu pelajar adalah bawah 37.5. Okey, kalau suhu bawah 37.5 kita akan benarkan masuk. Okey, dan kita akan tempatkan di beberapa tempat lah. Okey, yang pertama adalah foyer ground untuk level 1 saja dan pelajar untuk year 2 sampai year 6 akan berada di hall.
Okey, untuk foreground tadi akan ada guru juga yang bertugas untuk monitor pergerakan pelajar. Sama juga dekat hall, akan ada guru yang bertugas untuk monitor pergerakan pelajar. So kita kena make sure yang pelajar memakai pelitup muka dan sanitasi tangan sebelum masuk. Okey, bagi pelajar yang atas suhu atas 37.5, kita akan tempatkan di bilik isolasi. Okey, and pihak pentadbiran akan menghubungi penjaga untuk maklumkan keadaan pelajar. So, ibu bapa perlu mengambil anak untuk pulang dengan keadaan segera dan membuat saringan atau rawatanlah sekiranya perlu. Okey, itu saja daripada part saya. Okey, seterusnya saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Okey, baik. Terima kasih Teacher Aini atas penerangan sebentar tadi. Okey, so kalau ada apa-apa persoalan yang kita tak sempat untuk kata semasa presentation, mohon untuk parents tuliskan persoalan anda di chat box dan kita ada Teacher Umi yang secara aktif mereply kepada soalan anda dan ada juga soalan yang kita akan bawa ke hujung presentation nanti. Okay, boleh ya? Okey, next untuk seterusnya ialah pengurusan waktu belajar dan juga aktiviti dan ini adalah situasi semasa berada di sekolah dan untuk itu saya persilakan Teacher Umi untuk membentangkan perkara ini. Dipersilakan Teacher Umi. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you very much parents for your time. Despite I think this weekend maybe busy lah parents untuk cari last preparation, cari kasut ke, cari apa-apa juga persiapan untuk anak kembali ke sekolah. Okay, semoga Allah mudahkan semuanya. Okay, so I will continue on the presentation kembali ke sekolah secara bersemuka. So my part is actually on apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah. So what are those things, basically the procedures when they are in the school. Okay, so we will start with the timetable first. Okay, parents, timetable untuk jadual kelas normal baru fizikal. Maksudnya yang ini yang di dalam sekolah, di dalam kelas secara fizikal, secara bersemuka. Okay, ini adalah example untuk One Explorer. Okay, untuk parents yang bertanyakan pasal jadual, kami dah hantar ke setiap parents melalui School to Me. Boleh check dekat dalam handphone masing-masing under document module ya. Document, bukan under notification yang biasa. Okay, alright. So tengok kat sini, Year 1 Explorer. Okay. Jadual ni secara fizikalnya, kita akan mulakan kelas daripada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 3.30 petang. Untuk makluman, Year 1 until Year 5 akan balik pada pukul 3.30. Kemudian Year 6 dan juga Form 1 akan balik 4.30, 4:30 PM. So there will be 1 hour gap. Kenapa? Because of the number 1, dia punya difference in term of the subjects themselves, sebab apa level lain, sekolah menengah pun lain, dia punya number of subject itself. And then untuk Year 6 dia ada additional untuk preparation untuk UPSR ya. Okay, untuk junior, okay, ini contoh dia, nanti parents boleh tengok. Kebanyakannya adalah di waktu pagi kita akan cuba untuk slotkan junior Kori. Kemudian kita akan cuba sedaya upaya, alhamdulillah untuk 16 kelas ni kita letakkan waktu PJK, waktu mereka bersukan pada waktu sebelum makan tengah hari. Okay. Kenapa? Sebab selepas waktu Zuhur nanti kita akan gunakan tempat tu, kita akan sanitize untuk kita gunakan sebagai tempat untuk kita solat Zuhur. Okay. Alhamdulillah. Jadi tak ada isu juga kalau kanak-kanak kita punya playtime dah tak ada tapi PJK masih ada. Jadi anak-anak kita masih boleh gunakan hall untuk mereka beraktiviti secara fizikal. Okay. Kemudian next. Okay, sebelum tu Zuhur prayer, kalau perasan tadi dia punya jargon dia, the terms tu yang warna kuning di bawah tu. Okay, ZP maksudnya Zuhur prayer. Okay, Zuhur prayer di sekolah, alhamdulillah kita dibenarkan untuk anak-anak kita ni tunaikan solat Zuhur. Okay, kita akan adakan secara 4 sesi sebab kita nak ada penjarakan sosial, okay, di SOP tu.
Jadi kita tak boleh buat macam sebelum ni, semua murid serentak untuk Zuhur. So kita akan divide classes tu into 4 sessions. Okay, 4 session. Nanti kita akan tengok apa kelas-kelas dia. Okay. Kemudian RT adalah terms untuk reading time. Okay, reading time. Kemudian D adalah untuk dismissal. L adalah waktu untuk lunch. Waktu breakfast semua kita seragamkan 9.30 pagi hingga pukul 10. Okay, jadual semua sama. Tetapi untuk waktu lunch dia ada perbezaan sedikit kerana kita mahukan supaya tidak berlaku pertembungan yang banyak antara pelajar. Okey, jadi untuk waktu lunch ada kelas yang akan lunch pada pukul 12.30, kemudian ada kelas yang akan lunch pada pukul 1 tengah hari. Okey, jelas ya? Okey. Okey, next. Okey, ramai yang tanya jadual untuk budak-budak yang masih lagi atas talian ni macam mana Teacher Umi? Okey. Parents kalau tengok untuk upper level untuk darjah 3 dan seterusnya, darjah 3, 4, 5, 6 dan juga form 1. Cuba tengok dekat dokumen, dekat yang kita dah hantar. Kita dah color siap-siap, kita dah highlight yang berwarna. Okey. Kenapa kita warnakan? Okey, untuk parents yang anaknya masih lagi anak-anak yang masih lagi kelas di atas talian untuk seminggu ni sebelum 8 hari bulan Mac. Yang berwarna adalah waktu jadual di kelas di atas talian. Faham ya? Kita masih lagi menggunakan jadual itu adalah jadual yang kita akan gunakan secara fizikal di sekolah nanti secara bersemuka. Tetapi kerana kita punya masa untuk secara online ni hanyalah 1 minggu sahaja. Dia temporary 1 minggu saja kan. Jadi what we do, kita gunakan jadual yang sebenarnya di sekolah. Tapi untuk online hanya refer pada waktu ataupun subjek yang berwarna sahaja. Contoh untuk jadual yang saya tunjukkan ni, untuk form 1 form 1 tingkatan 1. So kalau tengok kat sini junior Kori dia ada 3 subjek, 3 kali dalam seminggu kalau secara fizikal. Tapi untuk online junior Kori dia hanya 2 kali saja, Selasa, Monday dan juga Thursday. Alright. Okay, so hanya yang berwarna sahaja adalah kelas untuk online. Clear ya? Okay. Untuk waktu jadual di atas talian, only 45 minutes. Ya. 45 minutes sahaja untuk subjek yang anjal. Ini untuk junior Kori dan juga untuk STEM. Ya, untuk 2 subjek ni, dia hanya 45 minit sahaja. Kemudian subjek teras kita akan adakan 2 kali dalam seminggu dan subjek relatif contoh macam pendidikan agama Islam, PAI ataupun art kita akan adakan secara talian 1 kali seminggu. Ini hanya untuk waktu seminggu sahaja. Adik-adik darjah 1, darjah 2 fizikal kat sekolah. Jadi kakak-kakak, abang-abang darjah 3, 4, 5, 6 dan form 1 akan menjalani kelas di atas talian secara seminggu. Dan kita akan bagi gap sikit kat sini sebab jadual dia adalah back to back. Maksudnya cikgu dekat sekolah ada juga yang ada jadual di dalam kelas, tapi dia juga ada jadual secara online. Sebab tu junior Kori dan juga STEM kalau tengok jadual ni dia 3 masa. Tapi kita hanya bagi 45 minit sahaja supaya kita ada buffer untuk cikgu tu bersedia untuk next class. Faham ya? Okay, next. Okay, next kita pergi pada pengurusan waktu makan pelajar di sekolah. Okay. Teruskan. Okay parents, untuk new SOP pemakanan pelajar di sekolah adalah dalam bentuk pack sahaja. Ini untuk mereka yang ambil makan sekolah. Okay, yang ambil school punya meal, kita akan pack makanan. Itu adalah SOP yang diberikan oleh KPM kepada sekolah. Jadi macam mana cara murid-murid kita, anak-anak kita makan di sekolah ni? Yang pertama, cikgu yang berada di kelas akan memberi arahan untuk mereka mencuci tangan. Okay. I do hope that parents pun boleh educate anak-anak dekat rumah. Hand sanitizer sahaja tak cukup. Sebab kadang-kadang anak kata, no, mama cakap guna hand sanitizer cukup. Tapi untuk makan, kita akan suruh semua untuk basuh tangan di tandas. Ya, basuh tangan di tandas. Cuci dengan sabun dan air. Kemudian, di luar kelas, kita akan letakkan satu meja untuk kita tempatkan makanan. Jadi mereka yang bawa bekal ataupun mereka yang ambil makanan sekolah, semuanya akan diletakkan di situ. Jadi siapa yang bawa bekal nanti dia akan letakkan bekal dia di situ, di luar ya. Okay. And then
Bila waktu makan, cikgu akan bagi pelajar akan beratur lah, keluar kelas, ikut pintu keluar dan masuk balik ikut pintu masuk, dan mereka semua diwajibkan untuk mengambil tray, meja kena alas dengan tray kita sediakan. Okey, bagi yang bawa bekal, kalau boleh jangan lupa, jangan sampai tertinggal. Kesian nanti anak kita. Okey, so makan tengah hari, dan juga breakfast, kita sediakan yang mana ambil meal sekolah, okey, secara pack. Dan makan tengah hari tadi macam saya cakap lah, sesi pertama pukul 12.30 hingga pukul 1 dan sesi kedua pukul 1 hingga pukul 1.30. Dan pelajar akan makan di tempat masing-masing. Maksudnya dia dah ambil makanan, kalau yang mana bawa bekal, dia ambil lah bekal dia kat luar, letak atas tray, pergi balik masuk, duduk atas meja. Dan sebab itulah kita galakkan bawa wipe tissue. Wet tissue tu untuk wipe meja dia ataupun kadang-kadang utensils dia. Some children very particular, dia punya fork and spoon dia kena lap 10 kali, masukkan balik. That's why kalau boleh bawalah wet tissue tu. Ya. Okay, and then makanan kita akan buang balik semula ke dalam tong sampah. Kalau ini di luar kelas, tong sampah kita akan letakkan di setiap kelas, insyaAllah. Okay. Dan okay, parents, kita tak benarkan untuk anak-anak kita berkongsi makanan. Okey, tak boleh kongsi, dan kita juga tidak benarkan sebarang delivery yang dihantar kepada anak. Maksudnya, Teacher Umi, saya ada orderkan Pizza Hut tadi untuk anak saya. Tolong nanti ambil ni. Kita tak benarkan yang macam tu untuk buat masa sekarang atas arahan daripada KPM. Okey, next. Tadi waktu makan, okay, next kita tengok macam mana untuk waktu solat pula. Pengurusan waktu solat ni macam mana? Okay. As mentioned by Teacher Aini tadi, semua murid perlu membawa sejadah ataupun pelapik masing-masing semasa mengerjakan solat. Okay. Wajib bawa ya. Kalau boleh labelkan, tolong sangat-sangat labelkan sebab kita ada banyak sangat lost and found sejadah ni tak berpunya. Okey, kemudian kalau boleh untuk sejadah ni parents, okey. Kalau boleh untuk sejadah, walaupun anak kita kecil, tapi kadang-kadang dia akan mengadu sakit sebab kita akan solat di tingkat 1 di hall, which is kita ada satu lantai flooring yang warna biru tu dia macam ada berlubang-lubang. Jadi saya selalunya akan advise walaupun boleh bawa yang kecil tu kan, yang untuk muka tu je kan, yang muka sahaja. Tapi kalau dia rasa macam tak selesa, bawa yang full untuk dia cover. Jadi bila dia sujud, dia punya tangan dan dia punya lutut tu tak berapa sakit sangat. Tapi kalau anak kita okey nak bawa yang kecil, yang simple, yang untuk muka saja, by all means tak ada masalah. Boleh bawa. Dan kita galakkan murid-murid perempuan tahun 4 hingga tahun 6 dan juga tingkatan 1 untuk bawa telekong masing-masing. Ini kenapa? Sebab anak-anak kita ni semakin membesar. Jadi kita rasa bila mereka melakukan pergerakan rukuk dan juga sujud tu, kadang-kadang mana yang pakai stocking yang pendek, tertarik seluarnya ataupun seluar yang agak singkat, tertarik seluarnya, nampak kaki, nampak aurat. Jadi kalau boleh kita galakkan untuk bawa telekong, dan telekong tu letaklah dalam beg yang senang dibawa. Okay? Alright. And students are compulsory untuk pakai face mask masa dia nak ambil wuduk. Ya, tapi face shield, yang mana pakai face shield kita akan tinggalkan di kelas. Kemudian face mask sahaja yang kita kena bawa untuk pergi waktu solat. Okey, face mask perlu disimpan dalam poket atau beg masing-masing semasa mengambil wuduk dan solat. Okey. Dia macam ni. Sebab tu kita selalu galakkan bawa extra face mask. Sebab anak-anak kita ni kadang terjatuhlah, basahlah habis semua. Kan? That's why kita perlukan ada yang extra. Okey, kalau kata tak ada poket dekat anak-anak punya baju atau seluar, sebenarnya baju untuk budak lelaki yang tu ada poket. What you can do is actually bawa satu plastik yang macam ziplock tu kan. Okey, letakkan dalam tu supaya dia letak dulu dekat sejadah, kemudian ambil wuduk dia tak basah. Okey? Sebab kadang-kadang tak boleh cari juga anak-anak kita ni basah dah terpijat dia nak pakai juga. Jadi kalau boleh, kalau tak ada poket, bekalkan yang satu plastik yang macam ziplock untuk dimasukkan face mask dia. Supaya face mask dia tak basah. Okey. Kemudian, imam,
Masa solat kita galakkan. Masa solat kita galakkan dia pakai face mask. Tak diwajibkan tapi kita galakkan untuk pakai face mask. Imam akan dilantik oleh guru yang bertugas di kalangan murid tahap atas. Bila kalau kata ada darjah 6 dengan darjah 2 sekali waktu solat tu, jadi imam tu kita akan lantik daripada pelajar lelaki tahun 6. Dan kemudian bacaan zikir dan doa akan dipimpin oleh guru yang bertugas. Okey, setiap waktu solat kita ada guru yang akan bertugas untuk menjaga setiap kelas. Okey, next. Ini sesi solat Zuhur. Parents boleh tengok kat sini. Kita ada 4 sesi bermula pada jam 1:30 petang. Ya. Okay, kemudian setiap satu sesi adalah selama setengah jam. Okay, 1:30 hingga 2 petang. 3 adventurer, 4 innovator, 4 motivator, 6 pioneer and form 1. Kenapa 5 kelas? Sebab jumlah pelajar dalam kelas ni tak ramai. Jadi dia boleh 5 kelas sekali, paling maksimum yang kat sini. And then second session start at 2 PM until 2:30. 3 designer, 3 engineer, 3 inventor and 4 other. Okay, 4 kelas. And then third session pukul 2:30. Kita ada 4 kelas juga. 2 discoverer, 2 producer, 2 planner and 5 investigator. Okay, pada parents year 1, boleh tengok anak-anak kita year 1 akan solat pada waktu yang keempat. Pukul 3 hingga pukul 3:30. Kenapa kita letakkan sini dengan 2 maker sekali ya? Sebab kita nak latih anak-anak kita bacaan dalam solat. Okey, jadi year 1 yang year 2 ni kalau kita combinekan sekali, jadi mereka akan baca bacaan di dalam solat dengan dibimbing oleh cikgu-cikgu yang bertugas secara jahar. Maksudnya dia akan lafazkan surah apa Al-Fatihah dan setiap bacaan rukun tu dalam keadaan yang kuat supaya mereka boleh praktis bacaan solat mereka. Alright, next. Okey, carta alir pergerakan solat Zuhur. Ini untuk sesi 1, 2 dan 3 tadi. Okey, murid-murid semua akan pergi turun ke dewan solat. Dewan solat kita di tingkat 1 di multipurpose hall melalui tangga ataupun lift. Lift ni bukan lift passenger ya, yang kecil tu. Ni kita gunakan cargo lift dengan guru. Okey. Kemudian pelajar akan letakkan sejadah mereka di tempat solat. Dia akan letak sejadah dulu, kemudian dia akan tukarkan kasut kepada slipper sebab nak ambil wuduk. Untuk pelajar lelaki, dia akan turun ke ground floor di luar kawasan sekolah, di tepi sekolah tu untuk ambil wuduk sebab kita ada banyak part yang di tepi bangunan kan. Okey. Kemudian solat dia akan tunaikan solat dan kembali ke kelas masing-masing. Untuk pelajar perempuan, okey, pelajar perempuan dia tak perlu turun ke mana-mana, dia hanya ambil wuduk di tingkat 1 sahaja. Di level yang sama dengan tempat solat untuk pelajar perempuan ya. Okey, next. Sekolah punya menu dah ada dah, jangan risau, ada. Kejap lagi lepas ni saya hantar ya. Okey. Okey, kemudian ini untuk sesi yang keempat, yang terakhir sekali. Solat Zuhur sesi keempat yang mana semua pelajar tahun 1 dan juga darjah 2 two maker tadi Okey, sama juga mereka akan turun pergi ke tempat dewan solat, kemudian letakkan sejadah, kemudian tukar kepada selipar. Selipar ada disediakan. Okey, macam mana kalau parents boleh gambarkan, boleh buat imaginasi sekarang, bila dia turun kat kawasan hall kita tu kan besar kan. Okey, kita dah tandakan mana waktu tempat solat kita dah tandakan dengan line kuning. Kemudian setiap kelas kita akan allocate dekat tempat-tempat yang di tepi tu untuk tempat slipper mereka. Kalau katalah two maker, two discoverer, semua tu kita dah tempatkan. Jadi mereka hanya letak pergi ke tempat kelas mereka, tukar kasut, tukar slipper dan kemudian pergi ambil wuduk. Ya, jadi dia tak berterabur lah, dia tahu kelas dia kat mana. Okey, setiap kelas dia ada tempat untuk tukar slipper dia tu. Alright. Okey. Kemudian murid akan ambil wuduk di dewan solat sebab murid belajar darjah 1 ni ini first time nak pergi sekolah ni. Sekolah besar ni untuk diorang, pengalaman pertama. Jadi kita rasakan baiknya kita kumpulkan satu tempat, jadi kita akan guide mereka untuk ambil wuduk di tempat yang sama saja, di dewan solat je. Kita akan gunakan tandas di tepi tu saja ya untuk darjah 1. Dan kita akan tengok nanti macam mana dia punya progress dia. Okey. Kemudian dia akan solat Zuhur bersama dengan guru dan tengok nombor 5 tu disebabkan mereka adalah waktu terakhir tadi solat. Jadi mereka tak perlu dismissal, mereka akan stay sahaja di
Dewan. Nama panggil baru turun. Okay, clear Alright, next. Okay, yang ini pengurusan co-curriculum dan sukan. Okay, Alhamdulillah untuk pembukaan semula sekolah secara bersemuka ni, co-curriculum dan sukan ni dibolehkan. Tapi kita takluk kepada dia punya new norm SOP lah. Okey, yang antaranya yang pertamanya arahan yang disampaikan oleh guru tu kenalah melalui saja lisan. Tak boleh pegang-pegang, awak kat sini tarik budak tu kat sini tak. Secara fizikal tak boleh bersentuhan. Kemudian of course penjarakan fizikal 1 meter bagi aktiviti statik. Kalau setakat gerak-gerak tangan tu statik 1 meter dan untuk macam warm up semua Kemudian untuk co-curriculum yang setiap Rabu ni, ini untuk pelajar tahun 4, 5, 6 dan form 1. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 tak ada lagi co-curriculum. Ya. Okey. So kehadiran guru dan murid ni berasaskan giliran dia nanti. Minggu ni minggu apa? Sukan. Minggu depan baru unit beruniform macam tu. Dia ada giliran dia. Kemudian bawalah botol air tu. Sekarang pun musim panas. Dan kita punya sekolah pun, semua kelas dan juga dewan tu semua aircon. Jadi kadang-kadang kulit anak-anak kita ni kering. So galakkan mereka bawa botol air ke mana-mana. Tuala muka kalau ada berpeluh-peluh dan peralatan peribadi sendirilah. Tak boleh kongsi. Kalau boleh kalau kita bawa towel ke handkerchief ke kan. Semua tu letakkan dalam satu beg yang kecil yang senang mereka bawa. Okay. So setiap kali aktiviti peralatan akan kita bersihkan, kita akan sanitize. Kemudian sama juga dengan ruang tempat yang telah kita gunakan tu pun kita akan sanitize. Okay. Dan of course students, cikgu pun tak dibenarkan bersentuhan, bersalaman. Waktu Zohor pun tak ada salam-salam Waktu Zohor pun tak dibenarkan untuk bersalam. Kemudian murid lepas je aktiviti tu kita akan minta dia untuk cuci tangan, bersihkan tangan mereka sama ada dengan air ataupun hand sanitizer. Okay. Alright. Okay, parents, ini adalah prosedur macam mana kita uruskan mereka yang bergejala, dia adalah apa orang kata bergejala, kontak rapat, positif COVID, na'udzubillah. Okay, so ini prosedur operasi standard kita punya SOP untuk bilik isolasi dan juga bilik rawatan. Dia ada 2 condition, katalah anak kita dah ada ke sekolah, kemudian dia mengadu kat cikgu kita, teacher saya rasa macam tak sihat, demam, I feel macam ada fever. Kemudian cikgu akan check dulu. Cikgu dia akan buat saringan dulu di kelas sama ada dia ni ada simptom ke tak. Ada demam, ada simptom. Simptom tu macam mana? Simptom tu whether they have satu batuk, kemudian flu, kemudian sakit tekak, kemudian dia ada sesak dada, sesak nafas, dia susah nak bernafas. Itu antara simptom dia. Okey? Okey, kalau dia tak ada demam, mungkin dia cakap cikgu saya sakit perut je, cikgu saya pening, tapi pening tak ada demam, tak ada apa semua, suhu okey, kita akan hantar dia yang bawah ni dulu parents, yang bawah dulu ni, kita akan hantar ke dia ke bilik rawatan, treatment room dulu. So dekat sekolah Tinta kita ada 2 bilik, satu bilik treatment room, satu lagi isolation room. So we do have 2 rooms untuk kita letakkan pelajar-pelajar kita yang tidak sihat ataupun kurang sihat. Okey. Kemudian kita akan maklumkan kepada parents untuk makluman saja. Kemudian kalau kata anak kita sihat balik, okay teacher I'm okay now, I can go back to the class, kita akan benarkan dia balik kelas. Tapi kalau kata dalam keadaan yang parents kena datang ambil, kita minta parents ambil. Okay, tapi kalau kata the student ada simptom, okay, ada simptom demam, batuk, kita akan letakkan dia di bilik isolasi. Isolation room kita letak dan kita akan maklumkan kepada parents kena datang untuk ambil terus parents, dan kemudian bilik apa-apa situasi pun kita akan sanitize dan kita akan kemaskan semula bilik yang telah kita gunakan. Okay, next. Okay, parents, untuk makluman, kalau anak you sakit ataupun perlu makan ubat di sekolah, sila bagi tahu kepada guru kelas ataupun saya sendiri, maklumkan macam mana cara pemakanan bila nak kena ambil makan. Sebab di sekolah kita tidak dibenarkan bagi sebarang ubat oral. Oral yang ni tak boleh. Walaupun Panadol, walaupun paracetamol.
Okey, katalah anak kita pening ke apa semua kan, nanti kalau kita bagi tahu puan, anak puan macam ni, cikgu bagikan Panadol boleh tak? Minta maaf sangat-sangat. We are not allowed to do so walaupun setakat Panadol. Okey, ini memang arahan yang diberikan kepada sekolah. Sekolah tidak dibenarkan beri sebarang oral medicine kepada pelajar kecuali ubat mereka sendiri yang dibawa daripada rumah. Ya. Okey. So, ini adalah pengurusan pelajar. Kalau katalah na'udzubillah ada yang sah kontak rapat, macam mana cara kita kendalikan. Okey, murid yang akan sah, kita akan terus call PKD, Pejabat Kesihatan Daerah. Sekolah akan maklumkan kepada PKD untuk tindakan selanjutnya ya. Kemudian kita akan asingkan pelajar duduk di dalam bilik isolasi, wajib untuk pakai face mask. Okey, kemudian guru yang memantau pelajar di dalam bilik itu, selalunya staf di bahagian office diwajibkan untuk pakai face mask, kemudian pakai disposable apron dan juga sarung tangan untuk kendalikan pelajar tersebut. Okey, atas arahan PKD tadi, kalau PKD kata okey, parents kena ambil. Parents kena ambil. Jadi parents, kita akan call parents akan datang ambil dan hanya satu parents sahaja yang dibenarkan datang untuk ambil anak. Ya, ini untuk pengurusan pelajar yang sah kontak rapat. Okey, parents datang dengan kalau boleh kenderaan sendiri, kemudian seorang saja dibenarkan datang untuk ambil anak. Okey, kemudian bilik itu kita akan sanitasi. Alright. Next. Dan how do we do? Macam mana tindakan sekolah sekiranya ada pelajar yang sah COVID-19? Na'udzubillah, kita doakan tak adalah, tapi ini adalah macam mana prosedur yang kita akan lakukan. Kita akan call PKD juga. Okay, kita akan call PKD untuk kita maklumkan. Kita akan asingkan di bilik isolasi. Okay, kemudian dalam masa sama kita akan maklumkan kepada parents dan cikgu yang mengendalikan pelajar wajib pakai apron juga macam tadi, face mask dan juga glove. Kemudian kita akan pantau keadaan murid. Kalau kata semakin kritikal, kita akan terus call PKD ataupun talian kecemasan 999. Okey, kalau PKD kata tak kritikal, okey tak apa. PKD tak datang, suruh parents datang ambil. So parents datang ambil. Okey, parents datang ambil. So seorang saja parents yang dibenarkan untuk ambil anak. Balik terus ke rumah dan tanggungjawab parents untuk call PKD untuk maklumkan supaya PKD akan menghubungi parents untuk dibuat siasatan yang selanjutnya ataupun tindakan selanjutnya. Dan sekolah akan ditutup terus. Ya, sekolah akan kita maklumkan pada parents, sekolah akan tutup atas nasihat PKD dan bila sekolah dibuka balik, macam mana nak sanitasi itu semua atas arahan PKD nanti. Maksudnya apa-apa yang pengurusan sekolah untuk pembukaan sekolah semula tu atas arahan PKD. Bila PKD kata okey, ready to buka semula, baru kita akan buka semula. Clear ya? Okay. I think that's all from me, is it, Teacher Mel? Ya, betul, Teacher. Okay, thank you. Nanti kalau ada soal jawab nanti kita sambung after this. Thank you very much. Okay, baik. Terima kasih banyak Teacher Umi atas presentation itu tadi. Okay, so saya notice dekat sini dah ada beberapa soalan daripada parents. So kita ada yang reply melalui chatbot. Dan pada masa yang sama, kalau kata ada soalan yang tak terjawab lagi, okay, kita akan jawab di hujung sesi Q&A nanti. Okay, boleh ya parents? Okay, baiklah. Untuk seterusnya adalah prosedur untuk pengurusan selepas pelajar berada di sekolah, iaitu waktu balik dan juga beberapa urusan pentadbiran. So untuk ini saya akan persilakan Teacher Nadira untuk membentangkan perkara tersebut. Dipersilakan Teacher Nadira. Okay, terima kasih Teacher Amalina. Persekolahan. Okey, bagi minggu 5 pelajar adalah pada jam 3.30 petang. Tapi guru bertugas, sebenarnya ada beberapa, akan ada 4 atau 5 orang guru bertugas pada setiap hari untuk 15 petang akan mula mengambil nama pelajar. Macam mana guru mengambil nama pelajar adalah melalui
dismissal card yang kita akan bekalkan kepada pelajar. Saya akan terangkan Nampaknya Teacher Dira, your internet might be lagging somewhere. barang-barang dan I think Teacher Nadira internet connection tak stable loh. Hello, Teacher Dira. Boleh kita gantikan Teacher Mel? Okay, baik. So mungkin Teacher Dira lagging di ada sedikit lagging di sini. Okay, tak apa. So bahagian dismissal saya akan terangkan. Okay, so untuk bahagian dismissal untuk tahun 1 sehingga 5 ini adalah waktu balik dia, iaitu pada pukul 3.15 petang. Cikgu yang bertugas, kita akan ada guru yang bertugas yang akan mula mengambil nama menggunakan kad dismissal yang kita akan berikan pada hari pertama persekolahan. Jadi pada hari pertama persekolahan, teacher akan bagi kad dismissal pelajar yang pada tahun ini dia adalah by color code. So dah ada satu warna lain, so yang tahun lepas punya tu dah tak pakai dah lah. So tahun ni dia akan gunakan kad dismissal yang baru, nama dan juga kelas. So cikgu parents perlu letak kad dismissal tu di atas dashboard dan cikgu yang bertugas akan ambil nama. Jadi pukul 3.20 kita akan umumkan pada student untuk prepare barang, packing siap-siap. Kelas dah nak habis, kita akan suruh student untuk packing barang, bersedia untuk pulang dan tunggu nama masing-masing, baru dia akan turun ke kawasan dismissal lah. Dan pukul 3.30 baru nama akan diumumkan untuk student keluar daripada kawasan sekolah. Okay, so untuk murid, so student akan tunggu di dalam kelas bersama guru dan tunggu sampai nama anda dipanggil. Dan pada masa yang sama, cikgu sendiri akan monitor daripada dalam kelas untuk beritahu student yang mana yang boleh keluar daripada kawasan sekolah. Okey, jadi pukul 3.20 barang dah kemas, murid perlu menggunakan tangga B sahaja untuk turun ke level G. So tangga B ni di mana? Tangga di bahagian hadapan yang dekat dengan pintu keluar. So student akan turun di mana yang student akan turun melalui tangga B dan akan ada cikgu yang bertugas stair marshal yang akan tunggu untuk pastikan murid turun dengan selamat lah. Dan juga murid akan melalui laluan khas yang telah pun kita tanda. Okey, untuk ibu bapa pula perlu memakir kenderaan mengikut laluan mengambil murid yang telah kita reservekan. So kita akan tunjukkan nanti laluan dia. Dan seterusnya kami mohon untuk ibu bapa tidak menunggu di hadapan pagar sekolah dan juga masuk ke dalam kawasan sekolah ataupun memotong barisan. So be considerate, jangan potong barisan lagi. Okey. Nama murid kita akan start panggil tepat pukul 3.30 petang dan bawa kad dismissal terkini. So kad dismissal terkini ni hari first kita akan berikan. Dan juga mohon kerjasama jaga daripada pihak ibu bapa untuk memudahkan proses pengambilan pelajar lah. Okay. Okey. Teacher Mel pula. Hilang. Okey, satu Okay, persatu. Okay, tak apa. Saya tolonglah kot ya. Okey, baik Teacher Mi. Satu-satu saya punya tentera rebah. Di atas talian. Sila. Ni antara norma baru. Okey. Okay. Jap, kita bagilah mungkin Teacher Mel akan masuk balik. Saya minta maaf pada ibu bapa. Inilah dugaan atas talian. Okay. Okay, macam ni sementara tunggu Teacher Mel masuk ke Ustaz dia punya sebab Teacher Mel presentationnya. Sorry. Hello. Teacher Mel. Saya. Sorry, saya yang terkeluar ya. Okay, sorry tidak saya. Okay. tak apa Teacher Mel. Biasalah tu. Okay. Break time 2 minit. Okay, sorry. Okay, anda boleh nampak slide saya?
Boleh. Okey. Okey, ini adalah kawasan pick-up. Okey, kita sambung balik ya. Bismillah balik. Okey. So untuk kawasan pick-up di luar ialah kawasan pick-up ibu bapa dan yang kita benarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah adalah transporter sahaja. So transporter dibenarkan masuk untuk ke kawasan sekolah dan berada di kawasan pick-up transporter. Dan untuk parents, ada tanda XXX tu mohon untuk tak parking di kawasan situ dan potong barisan lah. Okay. Yang seterusnya ialah untuk laluan mengambil pelajar kalau hari hujan. So untuk kalau hari hujan, untuk SOP dia ialah kita benarkan parents untuk masuk ke kawasan sekolah dan pick up area instead of berada di hadapan luar kawasan sekolah, dia akan berada di bahagian kafe sekolah di bahagian belakang. So parents boleh masuk melalui guide, go satu arah melalui bahagian hadapan sekolah, pergi terus ke bahagian belakang sekolah di area cafeteria. So parents akan pick up sebab kawasan tu dah berbumbung sedikit untuk so tak adalah student basah apa semua. So parents boleh pick up di kawasan tersebut dan terus jalan terus keluar daripada kawasan sekolah. So it's one way punya arah ya. Okay, so harap insyaAllah tak ada persoalan. Okay, sekejap saya buka yang insyaAllah. Okay, kalau naik motosikal di hadapan bahagian depan sekolah, dia boleh pick up untuk student. Okay. Untuk perurusan pentadbiran pejabat, okay, this one is sekiranya parents ada urusan dengan bahagian admission untuk bertanya soalan, kalau kata ada buat appointment apa. Okay, buat masa ni, masa operasi pejabat untuk norma baru ialah bermula 9 pagi sehingga pukul 3 petang. Yang mana ini tidak bertembung dengan masa dismissal ataupun arrival pelajar. So parents kalau kata ada apa-apa urusan untuk operasi pejabat, boleh berurusan sewaktu pukul 9 pagi sehingga pukul 3 petang. Dan buat masa ni, apa yang kita galakkan parents untuk lakukan ialah untuk berurusan secara atas talian. Saya akan kongsikan dia punya siapa yang parents boleh contact di atas talian dan walk-in appointment secara hello teacher, saya nak datang dalam 5 minit lagi. Kalau kata di orang yang you akan jumpa tu allow, maksudnya dia ada dan available, insya-Allah boleh. Tapi kalau macam tiba-tiba muncul di hadapan sekolah, saya nak jumpa teacher ini, so minta maaf lah, kita tak galakkan untuk operasi walk-in. Okay. So untuk urusan pentadbiran, yang pertama adalah mengenai pendaftaran ataupun pertanyaan mengenai pendaftaran. Boleh berurusan dengan dua orang ini, iaitu Teacher Aini ataupun Ustaz Ubaidah. Okey, kalau kata melalui online, boleh melalui laman pendaftaran seseorang sekolah tinta. Ini kalau untuk pendaftaran lah. Dan juga sekala ujian penilaian kemasukan pelajar pada masa ini dijalankan melalui Zoom ataupun Google Meet. Dan sekiranya untuk penghantaran dokumen pelajar, kita dah sediakan satu link untuk Google Form kepada parents yang perlu menghantar dokumen pelajar. Macam contoh surat atau apa-apa, boleh hantar melalui Google Form yang link yang kita telah berikan melalui School2Me. Dan juga kalau kata ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan sekolah tinta, kalau kata nak update mengenai sekolah tinta, boleh hubungi dua orang ini di hotline sekolah tinta. Untuk sekolah menengah boleh berurusan dengan Ustaz Ubaidah dan untuk sekolah rendah boleh berurusan dengan Teacher Aini. So untuk email juga, berikut adalah email dan kita akan kongsikan slide ni untuk panduan parents sebentar nantilah. Okay. Oh sorry. So kalau kata berurusan melalui School2Me, parents boleh cari untuk chat dengan dua orang pegawai ini di bahagian message. Boleh direct message kepada Teacher Aini dan juga Ustaz Ubaidah lah di School2Me. Dan kalau kata untuk berjumpa, dapatkan persetujuan mengenai appointment, boleh contact melalui School2Me ataupun call tadi
dan dapatkan persetujuan untuk berjumpa. Maksudnya pegawai available untuk attend kepada request anda. Okey. Seterusnya, mengenai pembayaran yuran ataupun kewangan. Okey, buat masa ni segala info mengenai yuran kita akan sharekan, kita dah emailkan untuk kita minta parents untuk check email yang telah anda daftarkan untuk sebarang maklumat mengenai pembayaran yuran yang perlu dilakukan. Maksudnya segala invoice apa semua boleh check pada email yang anda daftarkan. Dan kalau kata ada sebarang pertanyaan mengenai bahagian yuran, boleh terus hubungi pegawai kita dekat hotline untuk kewangan tinta yang ini ya, 010-236-5010. So yang ini antara Teacher Syafiqah ataupun Teacher Azurahana yang akan attend untuk bahagian keuangan, ataupun boleh directly email kepada mereka, kewangan@sekolah tinta. Dan segala pembayaran buat masa ini hendaklah dilakukan di atas talian online transfer. Kita gunakan akaun Maybank Tinta Pendidikan Sdn Bhd ini ya. Dan kalau untuk resit pembayaran boleh melalui WhatsApp, boleh hantar semula melalui WhatsApp ataupun email kewangan tinta. Okey, so kalau kata nak set for appointment, masih sama, anda boleh hubungi pegawai kewangan untuk dekat WhatsApp ataupun boleh melalui Skutumi, dua orang ini, Teacher Syafiqah dan Teacher Azurahana. So dapatkan persetujuan masa dan tarikh perjumpaan dan anda boleh datang untuk berjumpa dengan pegawai yang bertugas insyaAllah. Okey, yang seterusnya. Okey, untuk operasi pembelian, okey, buat masa ni kita pegawai yang bertugas untuk operasi pembelian adalah sama ada Ustaz Faris ataupun Teacher Arina, tapi yang utamanya adalah Ustaz Faris. Jadi segala pembelian secara atas talian amat digalakkan, terutamanya untuk pelajar yang dah mendaftar. Maksudnya anda dah sudah ada akaun untuk pembelian di e-shop kita. So boleh beli di kita punya nama rasmi dekat website Sekolah Tinta dan pilih untuk e-shop. So segala pembelian boleh melalui e-shop, kita akan update selalu dan kalau kata maklumat daftar masuk akan diterima pada sesi, maksudnya kalau kata ada parents yang baru mendaftar, dia akan dapatkan e-shop punya account tu melalui Teacher Aini ataupun Ustaz Ubaidah. Dan pesanan boleh dibuat pada bila-bila masa. Malam kot tiba-tiba rasa nak beli buku, nak beli baju. Okey, boleh online, secara online. Nanti kita akan arrangekan untuk sama ada parents boleh self-collect ataupun kita akan send by courier. Okey, dan semua pesanan akan disiapkan insya-Allah selewat-lewatnya 24 jam waktu bekerja selepas pembayaran dibuat. So kita akan siapkan order anda dan insyaAllah anda boleh pick up ataupun boleh pilih untuk courier lah. Dan orang yang boleh anda rujuk untuk pembelian melalui aplikasi Skutumi, anda boleh rujuk terus kepada Ustaz Faris di Skutumi ya, boleh. Dan kalau kata nak jumpa ataupun nak set appointment, nak cek baju saiz ke apa, tolong dapatkan masa dan juga tarikh perjumpaan daripada Ustaz Faris sendiri. Sebab yang saya faham Ustaz Faris ni dia runner, so mungkin mengambil kena dapatkan persetujuan sama ada dia available atau tidak. Okay, insyaAllah. Okay, akhir kata, insyaAllah selepas ni kita akan pergi kepada sesi Q&A dan nasihat kami untuk semua anak-anak sekolah tinta yang akan kembali ke sekolah nanti. Dan juga ini untuk kita semualah. So sentiasa pastikan kita pakai face mask di tempat awam ataupun berada di kawasan public. Even anak-anak student sekolah tinta, bila anda berada di luar kelas atau berada dalam perkumpulan, tolong pakai face mask sentiasa. Dan juga pastikan kita follow the social distancing, jaga jarak. Mungkin jarak secara fizikal tapi kita dekat di hati insyaAllah. Okey, dan selalu kerap cuci tangan dengan sabun ataupun sanitizer. Elakkan bersalaman ataupun bersentuhan fizikal, kita nak elakkan this one. Dan juga segera dapatkan rawatan di pusat kesihatan apabila perlu. Dan kami harapkan sangat-sangat kalau kata ada apa-apa maklumat penting berkenaan kondisi anak anda, contoh anak anda tak sihat ataupun anak anda perlu buat swab test ke apa-apa, anda ada kontak rapat, tolong maklumkan kepada pihak sekolah tinta
supaya kita sama-sama dapat ambil tindakan. So anda dapat ambil tindakan dan insyaAllah sekolah kita juga perlu untuk menjaga anak-anak yang mana yang dah bersekolah di sekolah kita, insyaAllah. Okey. Akhir sekali, okey, so kita akan buka kepada sesi soal jawab. So yang akan menjaga untuk sesi soal jawab ni adalah daripada bahagian admin. So let's check on the okey. Saya akan check sedikit untuk bahagian Q&A. Kan kalau kata ada apa-apa persoalan daripada ibu bapa yang perlukan tindakan segera, boleh unmute masing-masing untuk bertanya soalan. Saya buka lantai ini untuk persoalan. Silakan. Ada apa-apa persoalan daripada parents yang nak tanya? Sorry teacher. Okay, yes sir, silakan. Ada klinik tak dekat situ? It is managed full time by a full time doctor situ. Maksudnya klinik berada di dalam kawasan sekolah ke? Yes. Buat masa ni kita tak ada klinik lah, tetapi kita ada macam sekarang ni kita ada bilik rawatan dan juga bilik isolasi yang mana dikendalikan oleh buat masa ni admin lah. So kalau kata macam all our staff yang ada adalah certified untuk awal punya rawatan. Yes. Okay, thank you teacher. Teacher, Assalamualaikum. Is it Waalaikumsalam. 4:30 PM tu last dismissal time untuk students? For example, macam parents lambat ke? Tidak. So kalau macam dismissal masa 4:30 tu adalah masa untuk guru yang berada di luar sekolah. Maksudnya guru yang bertugas untuk ambil nama pelajar yang untuk dismissal tu. So kalau kata lepas daripada tu, parents datang, kita akan panggil guards yang akan panggilkan student keluar daripada kawasan sekolah. So 4:30 tu limit teachers yang bertugas untuk berada di luar. Last students kena balik, like 6 ke 6:30 ke, what is the last? Puan, dia tak adalah kita set, okay, by 7 semua kena ambil. Kita pun faham parents kebanyakannya working parents kan, dengan traffic jam semua. Okay, macam ni. Kalau sebaiknya memang kalau kita boleh nak ambil anak seawal yang mungkin lah. Tapi cikgu yang berada di sekolah ni paling awal cikgu, sebab waktu cikgu bertugas adalah sehingga pukul 4.30. Kemudian staff sampai pukul 5. Tapi mungkin ada cikgu yang akan stay. Tapi untuk makluman mana-mana kalau ikut kita punya pengalaman sebelum ni paling lewat ada juga sampai pukul 7. Alright, okay. 7 lebih pun ada juga. Bila hujan jam memang lagi lambat lah. Kita maklum begitu. Tapi kalau kata parents memang lambat sangat, tolong bagi tahu kepada sekolah. Jadi kita akan maklumkan kepada guard. Jadi pemantauan tu akan dilakukan oleh guard. Kalau cikgu semua dah balik, selalunya cikgu yang last tu dia akan inform kepada saya ada siapa lagi tinggal. Jadi kita akan sedia maklum siapa lagi, berapa orang lagi tinggal di sekolah. Dan kita akan maklum kepada guard ada tinggal berapa orang. So budak akan berada di foyer di kawasan ground floor atas pengawasan guard. Alright, okay. Thank you so much. Assalamualaikum Teacher Umi. Waalaikumsalam. Mak Zain. Dah agak dah. Boleh kenal suara. Teacher Umi, after school punya program kita tak start lagi immediately kan? Immediately belum lagi Puan. Belum lagi. Kasih kita settlekan dulu pembukaan sekolah ni macam mana. InsyaAllah kalau kita rasa keperluan tu memang sangat-sangat diperlukan, kita akan laksanakan mungkin dalam bulan yang kedua. Nanti kita akan maklumkan. Ya? Okay. Alright. Thank you. Kami mohon kalau parents yang menggunakan perkhidmatan transporter boleh tak maklumkan mesej kepada saya ataupun teacher Aini untuk maklumkan siapa transporter tu, sebab transporter akan parking di dalam dan senang untuk kita buat pengumuman untuk dismissal tu. So, kalau kita nampak Uncle Chua, Uncle Chia siapa dia, pelajar dia. Kemudian kalau Uncle Maulud siapa yang dibawa pelajar dia. So far saya dah terima daripada Uncle Maulud sahaja.
Nanti saya akan bagi satu notifikasi untuk parents maklumkan kalau pelajar menggunakan perkhidmatan transporter, sila maklumkan siapa transporter dan juga nombor phone sekali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes, Puan. Saya nak bertanya berkaitan dengan surat kebenaran merentas daerah. Ya. Dah di-upload ke? Belum lagi Puan, sekejap lagi. Okey, macam ni. Atas yang surat kebenaran dengan Ustaz Ubaidah dah sediakan. Selepas je habis ni kita akan hantar terus. Okey. Boleh ya Puan? Tapi Puan dah buat permohonan selalu melalui yang borang tu ya? Ya, sudah. Okey. InsyaAllah surat dah disediakan. Selepas ni kita akan riliskan melalui Skutumi message. Nanti boleh check kepada message tu ruangan message ya. Okey, thank you. Okey, terima kasih Puan. Maaf lambat sikit. Baik, ada apa-apa persoalan lagi? Saya mohon sangat baju-baju anak-anak, sebarang kelengkapan yang dibawa ke sekolah, tolong sangat untuk dilabel nama dan kelas ya. Tolong sangat baju, terutamanya bajulah, baju, tudung, seluar, botol air. Tolong sangat labelkan nama anak dan juga nama kelas. Sebab kalau ada nama anak dan nama kelas, kita boleh senang nak cari siapa owner dia. Kalau tak nanti terlampau banyak yang tidak bertuntut. Sayang sebab barang-barang tu bukannya murah. Ya, walaupun mungkin ibu bapa mampu, tapi pada kami macam sayang lah kalau kita boleh pulangkan kepada tuannya, lagi orang kata ni kan, taklah membazir macam tu je. Jangan risau, menu tak pedas ya Puan, insya-Allah menu tak pedas. Kalau katalah ada menu ayam masak merah tu, insya-Allah tahun lepas semua anak-anak tahun 1 pun boleh makan, dia tak pedas, insya-Allah. Face shield kena dipakai dengan face mask. Yang wajib ke sekolah adalah face mask. Dalam kelas kena pakai face mask, wajib. Face shield boleh simpan. Okay? Clear Yang wajib face mask, face shield tak diwajibkan. Tapi kalau nak pakai face shield, maksudnya kalau nak pakai, parents kata nak pakai face shield, kena pakai sekali dengan face mask. Kecuali kalau aktiviti PJK lah Puan, PJK kalau kata dia kena lakukan aktiviti fizikal tu dia akan buka. Assalamualaikum Teacher Umi. Waalaikumsalam. Yes, Puan. Teacher Umi, boleh tolong jelaskan pasal yang izin kebenaran sekolah tu tak? Karena ada some parents yang saya rasa diorang confused sedikit pasal izin kebenaran sekolah tu. Surat izin kebenaran sekolah ke Puan Nuna? Maksudnya? Betul Teacher Umi, bagi yang bukan warga negara. Surat bukan warga negara maksudnya? Yang bukan bukan warga negara. Yang macam kita orang, yang macam saya lah, yang from Indonesia. So diorang karena diorang dapat email kan, kita kan dapat email berupa over letter dari sekolah. So maybe some parents dia tak tahu nak gunakan over letter tu dekat mana. Jadi some parents akan berfikir bahawa sekolah yang akan buatkan untuk izin kebenaran sekolah. Tapi sekarang ni kan untuk surat izin kebenaran sekolah tu kan masing-masing parents yang akan settlekan kan Teacher Umi ya? Yes. So itu saya nak Teacher Umi tolong jelaskan sikit. Ini izin kebenaran sekolah maksudnya yang offer letter tu ke? Yang CHOP dari immigration. Immigration, yes. Untuk macam ni. Mungkin ini keperluannya untuk pelajar-pelajar antarabangsa ya. Okey. Untuk pelajar-pelajar yang international students ni, kalau dulu memang immigration maksudnya kebenaran bersekolah di sekolah mana yang hendak disekolahkan tu melalui sekolah. Tapi sejak tahun 2019 urusan untuk kebenaran bersekolah di mana semua dari segi visa apa semua diuruskan oleh ibu bapa sendiri sebab
Kenapa? Ini immigration ya, yang sebab 2019 permohonan melalui sekolah tak diterima. Jadi immigration minta ibu bapa sendiri yang uruskan permit untuk bersekolah, kerana kebanyakan ataupun saya rasa kebanyakannya ibu bapa yang bekerja di sini adalah melalui agensi ya, betul ya Pak Una? Jadi mereka immigration perlukan agensi tersebut yang uruskan untuk anak-anak sekali. Sebab ada majikan yang mungkin dia punya agensi dia yang akan uruskan, tapi ada juga majikan yang hanya uruskan permit dari segi pekerjaan saja, parents saja, anak-anak tu kena bayar sendiri. Tapi sekarang bila kita hantar melalui sekolah tak diterima lagi sebab pegawai immigration kata kena melalui ibu bapa sendiri yang ni uruskan. Clear ke yang itu Pak Una? InsyaAllah clear. Okay. Terima kasih. Thank you Teacher Umi. Alright. Kalau ada any allergic, any apa semua tu, kalau boleh maklumkan kepada sekolah ya, jadi kita tahu. Jadi kita faham atas setiap kondisi anak-anak kita. Ya, parents? So that the teachers pun tahulah keadaan setiap anak di dalam kelas. Yes, untuk pelajar tahun 1 dan tahun 2, dia akan duduk mengikut kelas mereka sebelum pergi ke kelas dalam penjarakan lah, of course. Maksudnya nanti untuk first day nanti ni hari Isnin, year 1 akan masuk ke dalam kawasan sekolah dan kita akan duduk setiap homeroom kelas insya-Allah dah ada dah masing-masing. Jadi dia akan duduk ikut kelas, kita akan bagi untuk year 1 kita akan bagi lekatkan stiker ikut warna, jadi cikgu akan tahu juga, cikgu pun tak kenal budak lagi kan. Untuk year 2 cikgu akan escort ataupun cikgu akan tunjukkan jalan pergi ke hall. Untuk existing student insya-Allah dia tak ada masalah, dia tahu mana hall. Dekat hall nanti ada cikgu lagi. Dekat hall ada cikgu lagi yang pantau dan jadi mereka akan ditempatkan mengikut kumpulan masing-masing. Ikut kelas masing-masing ya. Okay, meeting dengan parents dengan homeroom teacher. Okay, buat masa ni belum sempat lagi Encik Ari, insya-Allah nanti kita akan tengok pada keperluannya dan kita akan maklum kepada parents ya. Kita take note on that. Thank you Encik Ari. Okay, so saya allow untuk dalam tempoh 2 minit lagi kalau kata ada sebarang persoalan. Boleh tanyakan di dalam ruang chat box ataupun boleh unmute yourself. So dalam 2 minit lagi untuk sebarang pertanyaan. So kalau kata lepas daripada tu kita akan end this session. Tapi kalau kata masih ada sebarang persoalan anda boleh tanyakan melalui School to Me kepada staff-staff yang berkaitan. Dah Puan Finas boleh check dekat School to Me under document. School meal kita dah, menu sekolah kita dah release kan? Okay, menu sekolah kita dah release kan? Boleh tengok? Okay. Yes, nanti kita akan sharekan layout. Akan share. Hall di tingkat 1. Okay, Carla jangan lupa tingkat 1 ya, nanti bagi tahu kat adik. Level 1. Okey, Puan Aisyah boleh tengok. Okey, jadual kelas kita dah bagikan di bahagian dokumen dalam School to Me dekat phone tu, tengok bahagian dokumen kita dah bagikan setiap kelas ada jadual. Dekat atas bawah nama kelas tu kita dah letak nama homeroom teacher. Saya nak mohon sangat-sangat sekali lagi kalau boleh kalau anak kita demam sikit-sikit ataupun tahap imunisasi dia rendah lagi, mungkin baru bayi asma, baru bayi batuk, kalau boleh jangan hantar dulu ke sekolah ya. Jangan hantar dulu ke sekolah. Kita sendiri yang kenal anak kita kan, kita sendiri yang kenal anak kita. Bukan apa kita takut lagi persekitaran sebab sekolah kita aircon. Ingat parents sekolah kita kelas aircon, hall aircon. Jadi kalau anak kita baru nak baik demam, baru nak baik batuk, kalau boleh biar mereka baik sepenuhnya baru hantar balik ke sekolah. Sebab nanti kesian ke anak kita. Bila persekitaran tu penuh aircon sana sini aircon. Jadi kadang-kadang
dia come back kan, dia punya tu dia tak baik betul lagi, nanti dia come back balik dia punya sakit. Terima kasih Cik Syari, kongsikan link untuk pengangkutan transporter. Yes, transporter punya ni kita dah letak dalam kita punya website sebenarnya. Any question lagi? Kalau tak, kita boleh ambil satu ataupun dua lagi soalan. Oh, orientation hanya untuk pelajar saja puan. Orientation dia macam ni. Okey, program orientasi untuk pelajar tahun 1 dan pelajar tahun 2 kita laksanakan di sekolah hanya untuk pelajar. Okey, tapi persekolahan tu sama. Maksudnya daripada pukul 8 sampai pukul 3.30. Cuma aktiviti orientasi tu akan berlaku di dalam kelas tu nanti sendiri, ya. Kita akan introducekan dia macam mana SOP sebab ini first time kan pergi sekolah. So jadi parents yang new parents, maksudnya kalau anak-anak terutamanya untuk pelajar tahun 1, if you have any concerns for your children, okay, anak saya macam ni, please let me know. Let us know lah basically. Maksudnya supaya kita kenal dan kita tahu, supaya heads up yang you all bagi tahu tu, kita akan kenal lagi pelajar dan kita tahu how to handle you punya concern tu. Minggu pertama semua balik pukul 3.30 ya. Okey, siapa yang belum lagi apply kalau nak ambil school meal tapi tak sempat lagi nak bagi tahu kat sekolah, boleh bagi tahu kat saya terus. Sebab kita nak bagi tahu kat caterer. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah hadir secara maya pada hari ini. Diharapkan proses untuk kemasukan semula pelajar ke sekolah tinta pada kali ini akan berjalan dengan lancar dan anak-anak kita semua dilindungi, semua guru-guru juga dilindungi, ibu bapa juga dilindungi dan insya-Allah sekolah tinta sentiasa komited untuk memberikan kepada anda yang terbaik, kepada anak anda yang terbaik. Insya-Allah kami usaha dan diharapkan Allah berkati usaha kita pada hari ini dan juga segalanya memberi manfaat kepada anak-anak insya-Allah. Jadi sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini, kita tamatkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillah. Okay, terima kasih semua. Okay, baik. Terima kasih semua. Take care everyone. Assalamualaikum. Okay, baik. Terima kasih semua. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan berjumpa minggu harapan. InsyaAllah. Thank you teacher. Thank you Ustaz. Cuma ambil gambar best-best kat minggu depan je. Okay. Jangan risau. InsyaAllah. Cemil hebat ambil gambar. Yes. InsyaAllah kita akan ada update live daripada awal pagi untuk tengok anak-anak. Yes, gambar bye. pun kita akan share juga insyaAllah. Bye sayang. Siapa tadi tu Teacher Umi tak Bye nampak? Flora. Flora. Okay, bye. See you next week insyaAllah. Okay? Alright. Hi Flora. Ui, panjang rambut dia. Cantiknya rambut. Waalaikumsalam. Bye Syafirin. Okay. Syafirin. Bye Teacher Umi. Bye. Jumpa nanti. Take care. Bye. Assalamualaikum Teacher Umi. Waalaikumsalam. Bye Emma. Bye Flora. Bye Emma. Bye Teacher Umi. Bye Emma. See you Okay, next week jumpa nanti. insyaAllah. Okay. Okay, take care. Bye. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. Ustaz Muhammad. Bye Emma. Excited dah semua ni. Assalamualaikum. Okay. Bye. Carla. Okay. Bye Carla. Rest well everyone. Rest well. Take care. Stay safe everyone.